Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan baca surah Al-Alaq, suratul Alaq dengan menggunakan pembacaan membaca secara bacaan qiraat Al-Kisai dengan riwayat Duri dan Abu Al-Haris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن يستغني إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dalam surah Al-Alaq terdapat beberapa khilaf bacaan antara qiraat Al-Kisai, riwayat Duri dan Abu Al-Haris berbanding dengan riwayat Hafs Al-Asim yang biasa kita baca. Seperti biasa, mengikut bacaan qiraat Al-Kisai, apabila bertemu dengan zilya, maka mengikut bacaan qiraat Al-Kisai dibaca dengan imalah. Seperti pada ayat yang ke-6 dan seterusnya, pada perkataan kalimah layat dibaca dengan layat agim, istaghna dibaca istaghni, ar-ruj'a dibaca dengan ar-ruj'i, yanha dibaca dengan yanhi, shalla dibaca dengan salli, al-huda dibaca dengan al-hudi, bittaqwa dibaca dengan bittaqwi, watawalla dibaca dengan watawalli. Dan begitu juga apabila bertemu dengan zil ro
juga dibaca dengan imalah seperti pada perkataan yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara pada ayat 12. Yara dibaca dengan yari. Dan seterusnya apabila kalimah yang diwakafkan, di mana pun akhir kalimah tersebut ialah ta marbutah, maka huruf yang sebelumnya juga dibaca dengan imalah. Seperti contoh pada ayat yang ke-15, An-Nasiyah dibaca dengan An-Nasiyah. Khati'ah dibaca dengan Khati'ih. Az-Zabaniyah dibaca dengan Az-Zabaniyih. Az-Zabaniyih. Pada perkataan Ara'ai, dua tempat di sini, pada ayat yang ke-9 awal kalimah Ara'aita alladhi yanhi, dan pada ayat yang ke-11 juga pada awal kalimah Ara'aita in kana 'alal hudi. Kalimah Ara'aita mengikut bacaan Hafs al-Asim bagi bacaan qiraat Al-Kisai, sama ada riwayat Duri atau riwayat Abu Al-Haris, mereka menghazafkan hamzah dengan dibaca Araita alladhi yanhi, Araita in kana 'alal hudi. Begitulah beberapa khilaf bacaan yang berlaku bagi qiraat Al-Kisai, sama ada riwayat Duri Al-Kisai atau riwayat Abu Al-Harith Al-Kisai, berbanding dengan bacaan Hafs al-Asim. Jadi qiraat al-Asim yang biasa kita baca. Alhamdulillah, sebenarnya berlaku perbezaan ini bukanlah di reka-reka, tetapi ianya dibaca oleh iman qiraat dan riwayatnya mutawatir, sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerahkan, memberi penerangan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dalam peristiwa beliau mendengar pembacaan Hisham bin Hakim, ketika Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan. Umar mendengar pembacaan Hisham bin Hakim di dalam solatnya pelik, berbeza daripada apa yang beliau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengadu kepada Rasulullah dan Hisham bin Hakim dipanggil. Lalu Rasulullah menyuruh Hisham membacanya, dan apabila Hisham membacanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperakui bacaan Hisham bin Hakim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan kadzalika unzilat inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Maksudnya demikianlah ia, yakni Al-Quranul Karim, diturunkan sesungguhnya in hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini unzila ala sab'ati ahruf, Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf, sab'ati ahrufin. Maka
faqra'u ma tayassara minhu, bacalah. Maka bacalah oleh kamu apa yang mudah daripada kamu. Dan begitu juga dalam peristiwa Ubay bin Ka'ab, di mana kata Ubay bin Ka'ab, beliau sedang berada dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki solat, sembahyang. Dan lelaki itu membaca bacaan yang tidak pernah dia ingkari, mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah dia mengabdi kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendengar bacaan lelaki tersebut. Dan apabila Rasulullah mendengarnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud, wahai Ubay, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku membaca Al-Quran di atas satu huruf. Kemudian aku meminta kepada Allah supaya diringankan kepada umatku. Lalu dia, yakni Allah, menyuruhku membaca di atas dua huruf. Dan aku meminta kepada Allah supaya diringankan kepada umatku. Maka Allah Ta'ala mengizinkannya dengan berfirman, Iqra'hu ala sab'ati ahrufin. Dia menyuruhku membacanya di atas 7 huruf. Maka 7 huruf ini bukannya 7 aliran qiraat, kerana ada lagi qiraat lain yang diakui dalam Islam, seperti qiraat 10. Maka berlakulah beberapa aliran bacaan dan diikuti oleh ulama-ulama sahabah, tabi'in dan seterusnya kepada hari ini. Maka terlahirlah qiraat yang disusun oleh iman-iman qiraat, seperti contohnya Al-Kisai, muridnya ramai, dan antara yang masyhur ialah Duri Al-Kisai dan Abu Al-Haris Al-Kisai, dan begitulah iman-iman yang lain. Maka lahirlah pembacaan Al-Quran secara berqiraat, dan ianya ialah sesuatu yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita di kawasan Nusantara ini, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, Indonesia, kita lebih terkenal dengan pembacaan riwayat Al-Hafs Al-Asim. Sedangkan Hafs Al-Asim itu sendiri adalah murid kepada Iman Al-Asim, dan Iman Al-Asim juga mempunyai ramai murid, tapi yang masyhurnya ialah Hafs dan juga Syu'bah. Dan yang biasa kita baca adalah melalui riwayat Hafs daripada Iman Al-Asim. Maka perbezaan bacaan ini kadang-kadang berdasarkan kepada dialek bangsa, suku kaum bangsa itu sendiri, yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibenarkan oleh Allah, yang dibaca oleh Rasulullah, diterima oleh para sahabat dengan pelbagai
khilaf-khilaf bacaan yang kita terima sehingga hari ini, tetapi ianya memerlukan kepada pembelajaran bertalaqi dengan guru-guru yang pakar dalam bidang Al-Quranul Karim supaya ianya tidak lari terkeluar daripada sanad yang benar. Yang ianya bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit info yang saya berikan, khilaf-khilaf bacaan yang saya bacakan melalui qiraat Al-Kisah ini, insya-Allah bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang belajar Al-Quran, membaca secara berqiraat. Dan insya-Allah apabila kita bertalaqi dengan guru-guru syekh-syekh yang pakar dalam bidang Al-Quran wal Qiraat ini, memudahkan kita untuk memahaminya, membacanya, dan dapat membezakan satu qiraat dengan qiraat. Alhamdulillah, semoga Al-Quran terus menjadi teman dalam kehidupan kita. Salam pada sahabatan daripada saya, Haji Hatan Galmu daripada syarikat Raudhah Jaya Sarawak Antua Sedia Berhad. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.